Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pengerusi Jatan Kuasa Surau, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kita terus menggunakan kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Kemudian kita akan beralih kepada Sirus Salikin. Kita baca sikit saja daripada perisai sekalian mukallaf ini pada muka surat 73. Tuan, kita sambung pada perenggan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Kita sambung pada wa innamal a'malu bikhawatimiha. Wa innamal a'malu bikhawatimiha. Apa maksud dia? Artinya hanya sahaja segala amal itu dengan kesudahannya. Tajuk yang kita nak baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak kira kita ni orang bagus, kita ni orang tak bagus, kita ni bakal ahli syurga, ataupun sebaliknya. Innamal a'mal, amalan hak kita duk buat lah ni, Tuhan nak kira bila? Bi khawatimiha. Esok bila dekat-dekat nak mati, tengok kita ni mati sebagai orang baik ataupun tak baik. Sebelum kita nak baca hal ni, saya nak bawa satu hadis riwayat Imam Ahmad. Ada satu hadis Nabi SAW sebut daripada Anas bin Malik. Nabi kata, la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamulah. Nabi kata, janganlah di kalangan hampa berasa ta'ajub, berasa kagum sangat dengan amalan satu orang, hatta tanzuru bima yukhtamulah, sehinggalah hampa menyaksikan dia mati lagu mana. Faham tak? Nabi kata janganlah terlalu berasa heran sangat, berasa takjub sangat, berasa kagum sangat terhadap amalan satu orang. Sama ada dia ni orang baik, oh baik sungguh dia ni. Jangan terlalu kita takjub lebih-lebih sangat. Kita kadang-kadang lagu tu kita jadi ini maqam Tok Wali ni, ya kan? Ini apa nanti kena picum kaki dia. Jadi gitu. Terlalu takjub. Ataupun sebaliknya kita terlalu berasa lekeh sangat orang duk buat jahat ni. Sampai tak ada ruang untuk dia berubah, tak ada ruang untuk dia bertaubat, tak ada peluang untuk dia ubah diri dia. Kira-kira cop terus. Dia ni memang muka pecah rumah. Nampak? Istilah tu pun nampak takkan dah. Sampai orang kata dia ni muka pecah rumah. Padahal dia memang 10 tahun, 15 tahun dulu memang teruklah pecah rumah sungguh dia ni. Pecah rumah, pecah macam-macam. Orang lari nak darah orang. Tapi dia sudah insaf. Dia sudah bertaubat. Dia dah main masjid, dia dah main surau, dia dah berubah dah. Tapi ada orang dia tak boleh terima. Maka Nabi SAW, Nabi dia kata apa? Nabi nak kata kita ni jangan terlalu berlebihan dalam menilai amalan orang. La ta'jabu.
la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Kerana Tuhan nak nilai esok bila dia mati esok. Dia mati di atas amalan apa? Nabi kata fa innal amil, maka sesungguhnya ada orang yang beramal, ya'malu zamanan min umurih, dia beramal beberapa ketika daripada umur dia, panjang tempoh masa, zamanan min umurih, panjang dalam umur dia, dia duk buat amal baik. Ada satu orang buat amalan baik sepanjang hidup dia, au burhatan min dahrih, sepanjang masa dia macam tu dengan kebaikan dia, bi amalin salih, dengan amalan soleh dia duk buat. Ada orang dia beramal soleh, lau mata alaihi, kalaulah sekiranya waktu dia tengah buat amal soleh tu, Nabi kata la dakhalal jannah, nescaya dia ahli syurga. Tapi Nabi kata apa? Summa yatahawwal, kemudian dia berubah. Hak syekh tadi ni, hak dia buat amalan ahli soleh, panjang hidup dia duduk buat amalan orang baik-baik, dia ahli surau, dia ahli masjid, dia kaji mengaji dan sebagainya. Summa yatahawwal, kemudian berubah dia ni, fayamalu amalan sayyi'an, kemudian dia beramal dengan satu amalan jahat. Tadi zamanan min umurih, panjang dalam kehidupan dia duduk buat amal soleh, kemudian dia berubah, umur 60 lebih tiba-tiba jadi orang tak baik. Yatahawal, berubah dia ni, fayamalu amalan sayyi'an, pergi buat benda tak elok, satu amalan tak baik dia buat. Wa innal abda, ada juga satu orang yang lain, satu hamba yang lain, la ya'malul burhata min dahrih bi amalin sayyi, satu syekh lain pula, dia ni duk buat amalan tak elok aja. Dalam panjang hidup dia ni duk buat amalan tak elok, dia orang yang tak baik. Lau mata alaihi dakhalan nar, kalau sekiranya dia mati waktu tu dengan amalan tak baik dia, dia masuk neraka. Summa yatahawwal, kemudian dia berubah, fayamalu amalan salihan, kemudian dia beramal dengan satu amal soleh. Wa idza aradallahu bi'abdin, ni Nabi nak sebut, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala nak kepada satu hamba ini khairan, kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah nak kita ni dapat kebaikan, ista'malahu qabla mautih, Allah akan gerakkan kita untuk buat satu amalan baik sebelum mati. Saya ulang balik, Nabi kata kalau Allah nak kebaikan dekat kita, kebaikan apa? Kebaikan di akhirat esok, teruk mana pun kehidupan dia ni dalam hidup dia, tapi Tuhan nak kebaikan dekat dia, ista'malahu qabla mautih, dia berasa tergerak hati nak buat benda baik sebelum mati dia. Saya pernah baca hadis, tuan-tuan ingat lagi, satu sahabat masuk Islam. Dia ni masuk Islam, kemudian mai seruan jihad, kemudian lepas dia masuk Islam, mai panggilan jihad, dia terus keluar perang, kemudian dia syahid. Dia baru masuk Islam berapa second je, kemudian dia pergi berjihad, kemudian dia berjihad sungguh-sungguh sehingga dia gugur syahid. Kemudian dia kata apa? Amila hadza yasir wa ujira katsir. Dia ni baru beramal dengan amalan yang sedikit, tapi Allah balas dengan balasan besar, balasan yang banyak. Kathir, banyak kebaikan yang dia dapat. Baru sikit dia buat kebaikan dalam Islam. Berapa masa dia Islam? Dengan kita Islam berapa masa? Ini yang Nabi kata ni, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah nak kebaikan dekat kita, doa banyak-banyak, ya Allah bagi kebaikan dekat aku, ista'malahu qabla mautih, lagi nak mati sekali lagi, dia dandan buat baik. Mudahnya lagu ni lah tuan-tuan. Kita tak tahu nak mati bila, katalah Tuhan takdir dalam ilmu Allah nak mati yang Isyak, 2 minggu tak main surau. Contoh, tuan-tuan yang kata, hai, nak bagi aku mati ke? Dah 2 minggu tak main surau. Tapi tak main bukan kerana saja tak main, adalah urusan sakit, demam dan sebagainya. Tapi Allah nak kebaikan kat dia. Tuan-tuan tengok, ambil ya semayang, mai semayang maghrib, duk dengar kuliah, semayang Isyak, habis Isyak semayang sunat di belakang, tak sujud pi gitu ya. Tuan-tuan, kalau semalam dia mati duk tengah tengok warta berita, nampak tuan? Contoh,
Kalau semalam lah Tuhan ambil dia, waktu hari ni pukul 9 pagi ni, dia duduk tengah tengok drama. Dia duduk tengah tengok drama apa duduk sangat tu. Duduk tengah tengok drama tu, tak mau main surau. Tapi Allah nak kebaikan dekat dia. Ini kita tak tahu ni kita ni lagu mana. Jadi jangan terlalu anta'jabu bi'amalin. Jangan terlalu berasa lebih-lebih sangat dengan amalan satu orang atau amalan kita. Jangan berasa kita kemah sangat dengan kebaikan kita. Jangan berasa lekeh sangat dengan kejahatan orang lain. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi kata, sahabat kata dekat Nabi, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana yang kata Tuhan gerakkan satu orang nak buat amalan baik ni? Kata Nabi, qal yuwaffiquhu li'amalin salih, Allah bagi taufik dekat dia untuk buat satu amalan salih, thumma yaqbiduhu alaih, kemudian dia dicabut nyawa duk tengah buat benda tu. Nabi kata yuwaffiquhu bi'amalin salih atau li'amalin salih, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik dekat dia, Allah bersama dengan dia dalam amalan salih tu, summa yaqbiduhu alaih, kemudian Allah perintahkan malaikatmu untuk cabut nyawa dia waktu tu. Itu tanda Allah mau dia kebaikan. Baik, hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ni saya sebut tadi. Dalam kitab kita dia kata apa? Kata syekh kita, wa innamal a'malu bi khawatimiha, segala amal yang dahulu tiada terbilang. Bukan nak suruh kita tinggal amalan baik dah, tapi amalan yang kita buat selama hidup kita tu tak kira lagi. Bila nak kira? Hujung nanti. Kalau kita buat amalan baik, penghujung pun baik, campur semua. Faham tak? Kalau buat amalan jahat, jangan terlalu berputus asa dengan kejahatan yang kita pernah buat. Insaf, bertaubat, kemudian buat amalan baik. Allah kafarallah, mudah-mudahan Allah kafarahkan dosa kita pernah buat. Kalau kita buat amalan baik, kemudian penyudah ada jahat, tak mau, tak pakai. Hapus habis semua, kerana apa? Kerana mati dalam keadaan tak elok. Ini maksud dia, segala amal dahulu tiada terbilang dia, dan hanya sanya yang kebilangan yang dikira dan yang terpakai amal yang disudahi ia dengan dia. Penutup esok. Sebab tu tuan-tuan, saya ulang banyak kali, Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana dia tahu dia akan dibunuh, kerana dia tahu dia akan disebut oleh Nabi dah, Sayyidina Umar ni akan dibunuh, dia prepare untuk kalaulah aku dibunuh, bunuh macam mana keadaan aku, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan nak jadi imam semayang, duduk ada di raudah. Tak, dia tahu, tapi tak tahu siapa, tak tahu bila. Dan yang paling penting dalam doa Umar Al-Khattab pada dia, ya Allah, jangan bagi satu orang Islam yang dai dia sujud kepada kamu, ya Allah, untuk dia yang bunuh aku, kerana aku tak mau panjang di mahsyar esok. Kalau dia orang Islam, dia pun ucap syahadah, dia pun lagu mana esok ni sama-sama orang Islam. Saya takut hadis Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Dan Umar Al-Khattab, akhirnya Allah hantar siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, satu orang penyembah api, berpura-pura dengan pakaian Islam, main nak sembahyang di belakang Umar Al-Khattab, kemudian duk dah rambik di perut ni, di pinggang ni, tujuan dia nak wajah perut Umar Al-Khattab. Dia dibunuh oleh satu orang kafir laknatullah. Umar Al-Khattab prepare. Pasal apa? Khawatim, penutup hidup aku mau macam ni. Sepanjang hidup baik, tapi hak penutup mau baik. Begitu. Baik tuan-tuan, sambung lagi. Maka atas kesudahan itu, tuah akhirat atau celaka dia. Hak penutup kita esok nak mati esok, hak itulah yang menentukan kita ni dapat tuah di akhirat atau kecelakaan di akhirat esok. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata dia, menceritakan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia yang sangat benar lagi yang dibenarkan, bahawasanya seseorang kamu ditetapkan asal kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari ayak mani. Nabi cerita kejadian kita esok dulu ni. Waktu jadi nutfah, ada 40 hari duduk dalam rahim mak kita. Umur kita baru 40 hari daripada Allah takdirkan jadi kita tu.
Umur kita 40 hari duk air mani lagi, kemudian ada ia sepotong darah, kemudian berubah lepas tu jadi sepotong darah seumpama demikian itu, kemudian ada ia sepotong daging seumpama demikian itu, kemudian mai lagi 40 hari, kemudian mai lagi 40 hari, jadilah segumpal daging, jadi mudrah, dah ada roh dah. Kemudian menyuruh Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan malaikat, Allah perintahkan malaikat dia, dan disuruh akan dia dengan 4 perkataan, dan disurat akan dia dengan 4 perkataan. Allah perintahkan malaikat ni untuk tulis 4 jenis kat kita ni. Ada roh aja, jadi segumpal daging, segumpal darah aja ditulis dah. Dan dikatakan baginya, tulis olehmu akan masa hidupnya dan rezekinya dan amalnya, dan yang celaka atau yang bertuah, kemudian ditiup padanya akan roh. Allah takdir siap. Allah perintahkan malaikat tulis dekat dia kehidupan dia, rezeki dia dan amal dia. Celaka atau bertuah, tulis tentang rezeki, tulis tentang amalan dia. Amalan dia apa dia? Tulis celaka ke bertuah. Kemudian Allah perintahkan lepas tulis 4-4 ni tentang kehidupan dia, tentang rezeki dia, tentang amal dia, tentang dia ni esok celaka ke bertuah, kemudian tiupkan roh. Allah tiupkan roh pada dia. Maka demi Allah yang tiada yang disembah dengan sebenar lainnya, bahwasanya seseorang kamu, Nabi kata, sesungguhnya beramal ia dengan amal ahli syurga. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, hingga tiada antaranya dan antara syurga melainkan sahasta. Maksud dia, Nabi kata, dia ni kira nak masuk syurga dah dengan amalan hak dia buat. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala matikan dia, hak seperti disebut dalam hadis, lau mata alaih, kalau dia mati waktu tu dah dakhala jannah, nescaya Nabi kata masuk syurga. Dia ni beramal dengan amalan ahli syurga, kadar dia dengan syurga sehasta aja, nak masuk sangat dah. Maka mengkalahkan atasnya oleh yang ditulis. Hak di surat sejak azali itu kita tak tahu apa dia. Kita ni tak tahu sebenarnya. Tapi wa kullun muyassarun lima khuliqalah, kena sangka baik kat Tuhan. Setelah baca hadis ni dia kata, lagu tu kita ni kira ikut suka Tuhan lah, lagu benar pun. Bukan lagu tu. Kerja Tuhan jangan ambil. Apa dia kerja Tuhan? Takdir kita, tu bukan kerja kita. Kesudahan kita bukan kerja kita. Nak mati lagu mana, mati bila, tu kerja Allah. Takdir semua ni kerja Allah. Sekali akan masuk bab takdir bulan depan kot. Takdir kerja Tuhan. Kerja kita apa dia? Amal. Amal ni, ni, kalau bertepatan dengan takdir kita, kita kena sangka baik kat Tuhan. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap kita akan dipermudahkan untuk apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Kalau ahli syurga, dia jadi senang buat amalan ahli syurga. Dia gitu. Kalau ahli neraka, dia jadi senang buat amalan ahli neraka. Sebab tu tuan jangan heran kita, macam mana lah dia ni boleh gamuk pergi tikam anak dia sendiri. Nampak? Macam mana lah dia gamuk pergi buat mak dia. Pasal apa? Pasal Allah takdirkan kita lagu mana, kemudian kita pun tak bersungguh untuk jadi orang baik. Takdir kita tak tahu, kemudian kita jadi mudah buat amalan jahat. Kerana dalam ilmu Allah yang kita tak tahu, bakal kecelakaan. Batu pertama, kena sangka baik dengan Allah, jangan ambil kerja Tuhan. Yang kedua, buat amal sungguh-sungguh. Kalau pun segan sangat nak buat amalan, bersangka baik dengan Tuhan, aku ni tak tahu mana, mudah-mudahan penutup esok ni elok. Pasti ada orang buat tak elok, buat kerja yang tak baik, tetapi kerana dia buat kebaikan di hujung, hak tu jadi asbab dia ke syurga. Kerana syurga ni bukan dibalas kerana banyak amalan atau sikit amalan, tapi kerana redha Tuhan. Syurga ni Tuhan bagi kat kita bukan kerana banyak mana kita buat, tapi banyak hak kita buat tu untuk kita dapat redha dia. Tak tu. Tu kira sastra tu tinggi tu. Kan? Saya ulang balik. Kita nak dapat syurga Allah bukan macam duit. Ada 100, ada 1000, ada 10,000, ada 100,000. Kalau pahala tu dinilai duit, bukan ada 100,000 pahala untuk dapatkan syurga Allah. Tapi kita kena usaha bagi ada sampai 100,000 sampai 1 juta.
untuk menggapai redha Allah. Ni ada RM1 nak syurga, contohlah. Tapi mustahil dengan RM1 boleh dapat syurga? Tak mustahil, kehendak Allah. Macam Syekh tadi lah, baru masuk Islam, buat amalan tak banyak, tapi matilah kebaikan. Kalau dinilai dengan duit mungkin baru ada RM10, tapi Tuhan nak bagi syurga dengan RM10 tu. Dia ni dengan amalan dia seumpama RM100,000, tapi Tuhan tak berkenan. Pasal apa? Pasal habita amaluh, amalan dia sia-sia, kesudahan dia tak elok. Tuhan tak mau bagi syurga dengan RM100,000 tu. Sebab tu kena usaha dapatkan pahala, pasal nak dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, kalau RM10 pun dengan dapat redha Allah, kalau RM1,000 pun boleh dapat redha Allah, kalau RM100,000 pun Tuhan nak bagi redha dia, had tu layak dapat syurga. Faham? Balik kepada tadi ni. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Ditulis, bila nak ikat tu tulis semua. Kemudian bahawasanya seseorang kamu sesungguhnya beramal dia dengan amal ahli syurga, hingga dia di antara dengan syurga dan dia melainkan sehasta, maka mengkalahkan atasnya oleh yang ditulis, maka beramal dia dengan amal ahli neraka, maka masuk ia ke dalamnya. Mati bunuh orang, dosa. Polis ambush, tembak dia pun mati, tak ada taubat. Apa makna dia, tuan-tuan? Ni sia-sia amalan haduk buat. Buatlah kebaikan dengan puasa, dengan semayang apa semua, tak boleh tahan amarah, sudah pergi bunuh satu orang. Pada ketika itu ditakdirkan Allah ada penguat kuasa, dia pula kena tembak juga. Tak ada masa Tuhan bagi kat dia untuk dia bertaubat, tak ada. Kalau masuk dalam penjara, tunggu perbicaraan dan taubat satu hal lain cerita. Ni tak ada, tak dan. Masuk pecah rumah orang, keluar-keluar, terjun kot tingkat, patah tengkok. Nampak tak? Kan? Yang ni nama dia su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tak dan nak insaf tak dan. Tak. Yang ni kena tangkap dan sebagainya, masuk penjara, insaf dah satu hal dah tak? Ni tak, habis umur lagu tu je. Yang ni nama dia beramal dia dengan amal ahli neraka. Tu pun kita hak hidup tak boleh hukum dia. Tahu pun tak tahu. Kita tak tahu macam mana keadaan dia ni. Dan bahawasanya Nabi kata, seseorang kamu sesungguhnya beramal dia dengan amalan ahli neraka, hingga tiada antaranya dan antara api neraka melainkan sehasta sahaja, maka mengkalahkan atasnya oleh yang ditulis. Ditakdirkan Allah dia ahli syurga, takdir Allah mengatasi segalanya, maka beramal ia dengan amalan ahli syurga. Sedang tadi dia amalan ahli neraka, di hujung umur buat amalan baik, maka masuklah ia ke dalamnya. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan ingat lagi hadis yang kita pernah baca, cerita satu orang yang nak bertaubat, kemudian disuruhlah dia ni oleh satu orang alim untuk dia pergi berhijrah. Dia dah bunuh 99, kemudian dia dah bunuh 100 orang. Kerana rahib tu kata, hang ni Tuhan tak terima lah taubat, mampus aku ni, bunuh mereka 99 orang, ni tak taubat. Dia kata, oh, tikam lagi seorang, beri cukup 100. Tak insah dia ni. Pasal apa? Pasal dia nak taubat, tapi dia ni kata tak boleh. Akhirnya dia jumpa dengan satu orang alim. Orang alim kata apa? Pi berhijrah. Hang kena berhijrah daripada tempat hang buat jahat ni, untuk hang bertaubat, untuk hang bina balik kehidupan hang, untuk baikkan nama hang dan sebagainya. Kena pi berhijrah. Maka dia pun pi keluar nak pi berhijrah dengan niat nak bertaubat. Kata orang alim ni, mudah-mudahan Tuhan ampunkan hang dengan dosa yang hang buat. Dia jalanan dia duk pi. Kemudian jatuh sakit, kemudian mati. Nah, hadis sebut. Kemudian dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab ni mai nak ambil roh ni. Kan kita mengaji dalam bab roh. Malaikat rahmat dengan malaikat azab ni mai nak rebut roh ni. Kata malaikat azab, aku layak kat atas dia, kerana dia ni tak ada buat amal baik pun. Dia dah bunuh orang dah, tengok berapa ramai dia bunuh. Dia baru dalam perjalanan nak pergi buat baik. Maka malaikat azab kata, aku akan ambil dia. Kata malaikat rahmah, dak. Dia kata, kerana aku dia ni dalam perjalanan nak taubat dak. Dia orang baik dak. Dia orang insaf dah. Mungkin dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka akhirnya diadili. Diperintahkan untuk diukur. Di antara jarak negeri hak dia buat maksiat dengan negeri hak dia nak pergi bertaubat tu, hak mana lebih dekat? Tu dalam hadis tu ada. Bila ukur-ukur dekat dengan negeri hak dia nak pergi buat kebaikan. Tuan tengok,
Allah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Rahim, Maha Pengasih, maka diambil oleh malaikat rahmah. Hak kita sebut ni tuan-tuan apa? Kesudahan tu. Selagi nyawa tak sampai kepada qarqarah, peluang untuk taubat luas. Selagi umur tu ada, Tuhan nak dengar kita bertaubat kat dia. Macam mana sejarah hidup kita hitam lagu mana pun, itu yang tu tak mau, tak kira. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun. Macam tu juga sebanyak mana amalan kebaikan nak kita buat pun, tapi hujung-hujung jadi karut pun Tuhan tak mau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita nak sambung Sirus Salikin dan bermula perkataan pengarang rahimahullah yang bertuah mereka, yang bertuah ia dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, kita menggunakan kitab Sirus Salikin fi tariqati sadati sufiyah. Karangan Al-Arif Billah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, diterjemah daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita sampai pada muka surat sebelah. Muka surat sebelah, betul ke? Muka surat 12. Muka surat 12 kita sampai pada martabat yang ketujuh, martabat yang tinggi sekali. Sebelum kita masuk yang tu, tuan-tuan ingat lagi martabat yang pertama apa dia? Iaitu ammarah. Ni ada buat dosa. Nafsu ammarah. Kemudian naik lagi nafsu lawamah. Dia duk mencela diri dia dengan kejahatan yang dia buat. Kemudian nafsu mulhamah. Kemudian yang keempat mutmainnah. Kemudian yang kelima, lepas mutmainnah, radiyah. Kemudian mardiyah. Kemudian ini yang ketujuh. Ingat tak? Kena ingat tu. Tok wali duk tak mana Tok wali? Maqam wali yang musyahadah serendah-rendahnya mutmainnah. Kalangan orang awam, di kalangan tuan-tuan ni, kita tak tahu siapa yang doa dia makbul, kita tak tahu. Kita tak tahu siapa yang kalau dia sujud Allah dengar rintihan dia. Kita tak tahu, kita jangan tengok orang dengan pakai jubah, serban dan sebagainya, kadang-kadang nampak lekeh ada ni. Tuan-tuan bisa dengar cerita Bahlul, satu orang yang dikatakan gila. Bahlul, kita kalau Bahlul teruk kan? Kita kalau kata ni Bahlul betul. Bahlul ni zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang tengok dia nampak macam orang gila tuan. Orang gila. Tak betul. Baju selekeh dengan muka tak terurus semua ni. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, aku nak jumpa Bahlul ni. Kata anak-anak murid, Syekh Junaid tuan-tuan, orang besar, alim besar, sembahyang pagi 40 rakaat. Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala sembahyang sebelah pagi sahaja sunat 40 rakaat tuan-tuan. Nak jumpa dengan Bahlul ni, kata anak-anak murid, tuan guru nak jumpa berapa lah Bahlul ni, orang gila. Dia kata aku ada hajat, ada benda yang aku kena ambil daripada Bahlul ni. Ini cerita yang masyhur. Tapi penceritaan lah, riwayat. Ini tuan ingat hadis pula kan? Kemudian dia jadi cerita, orang carilah kepada Tok Guru ni, Syekh Junaid ni, mana dia Bahlul ni. Cari jumpa. Kata Syekh Junaid pergi jumpa Bahlul ni. Pergi jumpa tepi-tepi jalan lah tu. Kata aku nak minta pandangan nasihat pada. Ni dia kata Tok Guru besar. Jangan pandang orang sebelah mata kan. Kata Bahlul, antisat. Sebelum nak tanya apa-apa, aku nak tanya tu soalan. Kalau boleh jawab, baru layak mengaji dengan aku. Kemana kan? Jangan. Saya nak ringkas je, cerita tu panjang. Kata Bahlul ni, tak? Bagaimana cara makan? Dia kata, macam mana cara makan? Cara makan lah, yang syar'i. Kata Syekh Junaid ni pun ceritalah cara makan. Kita kalau orang tanya cara makan, kita disebut bah, ikut sunnah Nabi. Aku kata Syekh ni, aku kalau makan buah dalam mulut, aku tolak pergi belah kanan, aku kunyah bagi lumak elok-elok,
kunyah baru aku telan, kemudian di antara telan aku dengan suapan yang seterusnya aku tidak tergesa-gesa, suap pelan-pelan, kunyah, ikut sunnah kan, baca bismillah apa semua. Lu cerita panjang, kata Bahlul hak tu semua ranting ya, dia kata. Nampak tuan, jangan umi, hak tu semua bukan hak tu soalan aku, macam mana kaifiah cara makan hak betul. Akhirnya imam yang besar ni, Al-Allamah, dia kata apa? Aku tak tahu. Hak tu cara makan yang diajak dalam sunnah, dalam syarak dan sebagainya. Kemudian ada lagi 2-3 soalan, tapi saya nak sebut cerita makan dulu. Akhirnya Bahlul kata dekat Syekh Junaid, dia kata apa? Dia kata cara makan hak betul ialah apa dia? Cara makan yang betul ialah hak Nabi kita ajar, makan benda yang halal, tak ada syubhah langsung. Tak guna dengan buh kunyah belah kanan 40 kali baru telan bismillah apa semua, rezeki haram. Tak guna, dia kata. Nampak tak tuan-tuan? Kita ni tak tahu kadang-kadang maqam satu orang tu lugu mana. Kadang kita nampak lekeh orang tu, kita rasa nasihat dia tu biasa, tapi orang yang disangka gila, dia punya ma'rifah dia tinggi. Sungguh nampak macam gila, tak makan apa yang ada. Ya, hampa tengok aku makan benda yang kotor, hampa tengok aku makan, kadang tak makan, aku makan apa-apa yang ada sahaja, tapi aku tak ambil benda haram, aku tak ambil yang syubhah, aku tak ambil hak orang, aku tak makan melebihi had, aku tak makan ketika orang lain tengah lapar. Nampak tuan? Tu dia orang-orang yang al-arif ni kan. Itu kita, sejarah ulama-ulama dulu ada cerita macam mana mereka menghargai orang-orang yang hampir dengan Allah ni, golongan muqarrabin ni. Ya, ada cerita tentang apa nama satu orang lelaki yang bernama Bahlul. Tapi tuan-tuan lagi, tuan jangan kata orang Bahlul. Kalau tuan-tuan kata dia Bahlul hang ni, kalau orang kata tuan-tuan, dia kata bagus kan. Orang kita Bahlul tak bagus, sebenarnya tu doa bagus tu. Nah, baik, Allah alam. Baik, kita tengok. Dan martabat yang ketujuh dipanggil nafsul kamilah, yang paling sempurna, kamil namanya. Maka perjalanannya itu billah, perjalanan suluk tu billah. Sebelum kita sambung ni, tuan-tuan kena ingat balik maqam apa dia, syuhud apa dia, musyahadah apa dia, kena tahap tu. Kan saya sebut tadi yang kata nafsu tu bermula dengan lawamah, kemudian naik bermula pada ammarah, kemudian naik pada lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mai kepada mutmainnah, paling tenang. Ini makam kita awam boleh sampai ke situ untuk diusahakan dengan zikir ya hayy dan sebagainya. Kemudian naik kepada radiyah, kemudian naik mardiyah, kemudian naik nafsu yang paling sempurna kamilah ni. Ni makam apa ni? Ni makam ni kena tahu juga. Bila kita sebut makam, saya sebut dah hari tu ni. Makam ialah kedudukan yang sampai satu orang tu. Yang dimasukkan makam ada dua. Ada makam baqa' billah, ada makam fana'. Ini ada hulasan dia. Dalam makam dia ada makam, dia panggil makam musyahadah atau makam syuhud. Syuhud ni apa dia? Syuhud ni saya sebut dah hari tu. Dia mai rasa ketenangan dalam hati ni, dia mai rasa lazat, rasa seronok, berasa manis bila kita teringat, kita ingat salah satu daripada 4. Apa dia? Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Allah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan sesuatu, dia mai syuhud tu, dia mai rasa takut. Kemudian bila ingat asma, nama-nama Allah, ingat sifat-sifat Allah, kita mengaji sifat 20. Kemudian kita ingat pada Allah tu sendiri, zat Allah. Ingat kepada hak tu, dia mai rasa lazat. Yang tu dia panggil syuhud. Dia bukan ada dari sini. Pasal di sini tak ada, tak nampak. Tapi syuhud boleh rasa di sini. Dalam bahasa mudah kita kata zuqlah, rasa. Rasa Tuhan Maha Berkuasa, rasa Tuhan berkehendak, rasa Tuhan, ya, Tuhan yang apa nama, Maha Esa, dia rasa di sini. Di makam dia panggil syuhud, musyahadah. Baik. Kemudian wali-wali Allah ni yang kita panggil, yang sampai kepada makam ma'rifah ni, musyahadah ni, depa mengenal Allah ni,
Depa al-wasil ilallah, depa sampai kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan syuhud tadi. Asar tadi tu. Kita dah panggil al-arif billah. Apa maksud dia? Kalau kita baca kitab ni, di awal kitab muka surat mula-mula tu al-arif billah, orang yang sampai kepada ma'rifatullah, orang yang kenal Allah. Kenal lagu mana? Al-wasil ilallah, sampai dia kepada Allah dengan jalan syuhud. Allah duduk dalam hati dia setiap detik ketika, tak lekang dia. Sebab tu kita baca kisah-kisah ulama besar seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi tu, ambil keinsafan. Ya, tengok orang lekeh, kita tak tahu hati dia tengok Tuhan lebih daripada kita. Tu ajak kita tawaduk tu. Nah, baik. Maqam musyahadah ni dia maqam ihsan yang Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita baca, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat. Bukan maksud melihat, seolah-olah. Kita kalau buat kerja depan bos, buat kerja rajin ke buat main-main? Bos duduk berdiri tepi kita, dan tape sungguh kan? Isi tak panggung kepala sikit pun duduk tape, tengok. Nampak dan? Tak dan tengok handset. Bos keluar, dan buka Facebook. Nampak tak? Beramal waktu bos tengok tak sama dengan beramal waktu dia tak ada. Potong gaji mampu. Pasal apa? Pasal kita buat kerja, pasal dia tengok. Kita buat ibadat, ya, kita tak nampak Allah. Tapi yang orang sampai kepada maqam ihsan yang Nabi sebut tu, ka'annaka tarah, seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarah, dan sekiranya memang pun kamu tak boleh melihat Allah, memang tak boleh pun kerana di dunia, fa innahu yarak, bagi mai musyahadah tu, mai syuhud dalam hati tu, Allah Maha melihat dan Allah tengah duk tengok kelaku kita. Nampak macam ringkas Nabi sebut, tapi nak capai kena mujahadah. Maqam ihsan ni maqam yang tinggi, maqam para wali. Kita duk buat baik tu, jalan ke situ tu, duk buat baik, duk buat amal baik, tak mau riak, tak ada ujub, tak ada apa semua tu jalan nak pergi ke situ. Dah sampai maqam tu kita panggil maqam ihsan atau maqam musyahadah, maqam para wali, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh ni. Ya, baik. Kita sambung dalam kitab disebut. Martabat yang ketujuh dipanggil nafsul kamilah, maka jalannya, maka perjalanannya itu billah, yakni dengan qudratillah ta'ala, dengan kekuasaan Allah, dan iradahnya, dengan iradat Allah, kehendak Allah, dan dengan quwwatillah, dengan kekuatan daripada Allah, dan dengan haulnya, dengan pengawasan daripada Allah, dan alamnya itu syuhud. Nampak tak? Syuhud. So dari sinilah dia sebut syuhud di sini. Syuhud kasrah fil wahdah, dan syuhud wahdatin fil kasrah. Lagi dia akan ulas pada kasrah ni banyak, fil wahdah semuanya di bawah naungan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga syuhud wahdatin fil kasrah, Tuhan Maha berkuasa atas semua. Semua ini di bawah penguasaan dia, dan Allah Maha berkuasa atas semua. Kasrah fil wahdah, kesemua kita ni makhluk-makhluk Allah ni semua syuhud pada kasrah fil wahdah, semuanya di bawah penguasaan Allah, dan syuhud wahdah fil kasrah, Tuhan yang esa, Tuhan itu yang atur semua, berkuasa untuk semua. Bahasa mudah kita dah sebut, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa, tak ada. Semua billah, hanya dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, kudrah Allah, iradah Allah, semua. Al-aliyil azim, Tuhan Maha tinggi, Maha perkasa, Maha agung. Baik. Bermula makna syuhud kasratin fil wahdah itu, iaitu syuhud akan segala makhluk itu di dalam perintah Tuhan yang esa. Nampak tak? Ada rasa dalam hati kita tu, semua kita ni duduk di bawah naungan dia, di bawah kekuasaan dia, perintah dia yang bersifat dengan wahdaniyah. Dan makna syuhud wahdatin fil kasrah itu,
Syuhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk itu, dalam sekalian alam ni. Itulah. Kesemuanya di bawah perintah Allah, dan Allah berkuasa, wahdatin fil kasrah, Allah berkuasa untuk atur semua. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kita doa aman. Dan ialah yang mempunyai sifat ketuhanan dalam sekalian alam ini, dan tempatnya itu di dalam akhfa, paling sunyi, paling dalam, paling ni sir dalam hati ni, lubuk hati yang paling halus. Dan adalah nisbah akhfa kepada khafi. Kita mengaji maqam radiyah mardiyah dulu, khafi, sunyi dah tu, duduklah hati. Nabi SAW tidur, hati tak tidur. Kita tidur, sebelum tidur hati tidur. Beza nak? Nabi SAW tidur baginda, itu maqam paling tinggi lah, maqam Nabi kamil. Bahkan Habibullah, kekasih Allah, Nabi tidur tetapi hati tak tidur. Nabi beribadah kepada Allah, tak, hati tak alpa, hati tak lalai. Nah, beribadah kepada Allah tapi hati tak pergi keling. Itu maqam dalam. Yang ni maqam kamil ni, dia akhfa, yang sunyi dia di dalam lubuk hati itu, seperti dia kata nisbah akhfa kepada khafi, seperti nisbah ruh kepada jisim. Ruh dalam, tak tahu di mana, dalam jisim. Dan halnya itu iaitu baqa billahi ta'ala, dan waratnya itu iaitu segala yang tersebut dalam segala nafsu yang tersebut dahulu. Tuan-tuan ingat lagi tak cerita tentang musyahadah dengan jalan baqa? Musyahadah dengan jalan fana, maksud dia apa? Musyahadah dengan jalan fana, yakni tak sedang. Musyahadah dengan jalan baqa, sedang diri bahawa, sedang zahir dan batin, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang perhati kita, yang atur kita, yang apa semua ni. Nah, begitu. Baik. Baca pelan-pelan. Dan sifatnya itu segala sifat kebajikan yang di dalam nafsu yang tersebut dahulu itu. Semua benda je baik lah. Kita duk mengaji bab akhlak tu tasawuf lah tuan-tuan. Tapi hak itu hak kita mengaji hak awal. Bila kita salik jadi orang-orang yang menuju pada Allah, dia naik maqam tu, naik apa nama, mulhamah, dapat ilham baik-baik, buat amalan baik, jadi buat jahat, jadi lawamah. Allah silap lah aku pergi buat benda ni, nampak, lawamah, dia duk celah balik, naik balik maqam mulhamah. Dia tak mau pergi mutmainnah pasal tak usaha. Kalau kita berusaha, dia akan naik sampailah nafsu yang paling tenang, dia panggil maqam awam ni, sampai mutmainnah. Kita dah mengaji dah itu ni, cerita nafsu mutmainnah dengan zikir yang dihadirkan dalam hati ialah hu, dia, maksudnya dia Allah. Hati dia tu, hak zikir la ilaha illallah tu, zikir hak amalan zikir lidah kita tu, duk antuk tu. Yang ni hati kita sampai tak ke situ? Zikir pada setiap masa dan ketika, dia Allah. Tu kata mutmainnah tu capai tu, kemas dah tu tuan-tuan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nanti esok bila kita mati, orang talqin dia baca kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dah capai dah hidup di dunia dengan mutmainnah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dengan radiyah, naik maqam, nampak? Bila mati dia akan naik. Pasal apa? Pasal nampak dah nikmat kubur, nampak dah nikmat nak dapat dalam syurga, nampak dah segala nikmat di alam barzakh. Radiyah, mardiyah, lagi naik lagi. Adapun para wali Allah, maqam musyahadah billah ni, baqa billah ni, dia sudah sampai ke situ sebelum dia mati. Tak? Para sahabat Nabi, kalau mereka baca ayat azab dalam Quran, macam nampak dah neraka tu. Tu dia panggil maqam tu, dia sampai dah ke musyahadah tu. Dia ada syuhud dalam hati dia, seolah-olah dia menyaksikan siksaan neraka tu. Umar Al-Khattab, macam dia cerita para sahabat, macam mana menggelegaknya hati mereka mendengar ayat-ayat Quran. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling tak tahan ayat mata kalau baca Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
Sahabat Nabi yang paling tak boleh tahan air mata ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di Mekah sebelum hijrah, bila Abu Bakar baca Quran, orang akan mengelilingi dia, tengok apalah orang tua ni duk teriak ni. Baca syair ke, baca apa ke, awak di nombor ratus tuan-tuan. Tak boleh tahan. Kerana para sahabat dididik oleh Nabi, dia sampai makam tu, dia syuhud baqa' billah. Zahir batin dia. Lillahi ta'ala. Nampak tuan? Zikirlah hati ni, sedialah dengan naik makam lagi. Naik radiyah, naik mardiyah. Kemudian naik kepada nafsu yang paling sempurna sekali, kamil. Baik. Akhir sekali tuan-tuan tengok. Bermula isim ataupun ismun, nama Allah yang dimilikkan oleh orang yang mempunyai nafsu al-kamilah itu, iaitu ismul qahar, iaitu membanyakkan akan menyebut ya qahar, ya qahar dalam siang hari dan malam dan dalam tiap-tiap kelakuan. Dia masukkan kebesaran Allah, Tuhan yang maha perkasa, maha gagah. Masukkanlah hati dia. Nah, bermula martabat yang ketujuh itu, iaitu awliya Allah yang kamil lagi mukammil, yang khawas lagi khawasil khawas. Itu dia. Hak mardiyah radiyah tu kita mengaji dah. Dia khawas. Khawas ni ialah orang-orang yang terpilih khusus. Tak sama macam kita tuan-tuan. Sebab tu difahami oleh al-alamah ulama besar seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia tak hina Bahlul tu. Kenapa? Kerana ada orang yang dia sudah pun khawasul khawas. Ada orang bukan setakat dia khawasul khawas, dia khawas lagi khawasil khawas. Oh tuan-tuan, sahabat Nabi mereka tak pernah merendahkan di antara satu sama lain. Tidak pernah ada sahabat yang menghina di kalangan sahabat. Kok adakah sahabat kata kat Abu Hurairah, apalah hang tak keluar pergi kerja, duduk je kat serambi masjid ni, duduk buat ibadat dengar hadis. Keluarlah macam orang lain pergi masuk hutan ke apa semua, pergi buat kerja cari buru binatang ke apa semua. Duk harap orang suap makannya ni, ada? Tak ada. Maqam Abu Hurairah itu maqam dia. Maqam sahabat-sahabat Nabi yang lain, setiap sahabat Nabi raih sama. Mus'ab ibn Umair hijrah sampai ke Madinah, macam mana hidup Mus'ab bin Umair? Susah. Tak bolehkah Mus'ab cari kesenangan seperti mana Abdul Rahman bin Auf di Madinah? Boleh? Boleh. Tapi kenapa Nabi tak pernah kata, Mus'ab awak macam ni, baju hak pakai mai hari mula sampai kelar baju tu? Tak ada kan? Bahkan Nabi menyanjungi, kata Nabi kepada para sahabat, Ali pun ada pada ketika itu, tengok itu pemuda Mus'ab bin Umair, anak orang kaya di Mekah, tapi kerana Islam dia meninggalkan semua kekayaan dia, bajunya bertampung-tampung dengan kulit binatang sahaja. Hari mati syahidnya dalam perang Uhud, kainnya nak tutup jenazah tak cukup, tutup di kaki terbuka kepala, tutup kepala terbuka kaki. Akhirnya Nabi suruh tutup di kepala dan ditutup dengan daun-daun kering di bahagian kaki. Siapa tu? Mus'ab ibn Umair. Itu maqam dia. Yang ni kita akan mengaji nanti, sebab ini tajuk yang berat ni, cerita tentang orang yang sampai kepada awliya Allah yang kamil lagi mukammil. Dia tu sempurna, dia mukammil, dia boleh bimbing orang. Dia khawas, dia khawasil khawas. Dia boleh asuh, didik dan sebagainya. Dan baginda Nabi SAW sudah tentulah yang paling utama sekali, yang sudah maqam yang paling tinggi, Habibullah, kekasih Allah. Yang sebab tu kalau sentuhan terbiah Nabi tak payah marah-marah, Nabi tak payah tengking-tengking. Sebab apa tuan? Sebab kata ulama, hak Nabi ucap masuklah hati yang bersih. Hak Nabi kata semua, sentuhan Nabi jadi semua. Sebab Nabi kekasih Allah, paling utama, paling tinggi. Tak? Maka hak lain di bawah tu. Para sahabat, kemudian turun lagi awliya Allah. Awliya Allah pun ada maqam dia, ada martabat dia. Ada yang sampai kepada maqam musyahadah baqa' billah, sampai macam tu sekali. Nah, yang ni semua adalah anugerah Allah. Ada orang yang sampai kepada kamil lagi mukammil, ada orang yang khawas lagi khawasil khawas. Ini ulasan dia panjang, nanti dia akan sebut martabat awliya Allah yang awam, iaitu martabat yang keempat, iaitu martabat nafsu yang mutmainnah. Wallahu alam. Kita akan sambung nanti, bermula martabat
Auliaullah yang awam, iaitu martabat yang keempat, iaitu martabat nafsu mutmainnah. Wali-wali Allah yang awam. Makna dia apa tuan-tuan? Kita semua ni boleh usaha untuk sampai situ. Tapi jangan buat ibadat kerana nak jadi wali. Tak jadi. Tak jadi ya. Buat ibadat kerana niat nak jadi wali, tak jadi wali. Wali nikah boleh, kalau ada anak perempuan lah. Kan? Nampak tuan-tuan? Buat ibadat kerana cari redha dia, tapi boleh sampai kepada maqam awliya Allah yang awam, iaitu duduk tan nafsu mutmainnah. Dia tak tergelincir dah, dia duduk tan tu lah. Dia tak turun dah mulhamah, lawamah, amarah lagi jauh lah. Dia duduk cantik boleh sampai ke situ tuan-tuan. Itu maqam yang tinggi. Dan bila mati, sebab tu orang-orang yang hidup akan kata kat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tu. Walaupun kita hidup jiwa tak tenang, tapi orang akan sebut kita macam tu, nafsul mutmainnah. Semua dah sampai maqam tu dah. Nah, wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung bermula martabat auliya Allah yang awam. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, salah silap kasar bahasa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.